Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu dhakkirni ma nasitu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka supaya orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu dituntut dalam agama, yang dituntut di dalam agama. Sadaqallahul azim. Min al-ayatil bayyinat surah At-Taubah ayat yang ke-122. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sidang hadirin hadirat yang dimuliakan. Pada pagi yang mulai ini, pada berjemaat kali ini, sebagaimana biasa di medan ilmu ini, ada kuliah sebagaimana tuan-tuan semua telah pun maklumi dan telah pun hadir dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Dan hambanya mengambil tempat sebelum ini Al-Fadhil Ustaz Ismail Nuh yang usul sehingga hari ini. Dan namanya terasa tidak terlewatlah sebelum mula kuliah pada hari ini untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh rakyat Seri Kelantan secara majoritinya yang telah mengekalkan pemerintahan di bawah pimpinan ulama di Kelantan Darul Naim berturut-turut selama 6 pekan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan cita-cita kita sebagai pejuang Islam di tanah air ini, bukan saja untuk dapat memerintah negeri Kelantan, tetapi kita bercita-cita benar untuk urus tadbir negara kita, walaupun bagaimanapun belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hambanya juga telah dipilih melalui syura parti untuk mengambil tugas yang amat berat di sisi agama, iaitu sebagai Ketua Negeri Kelantan yang baru, sebagai Menteri Besar setelah Yang Berhormat Datuk Bentara Setia Tok Guru yang kita kasihi mengundur diri, terutama apabila sebab-sebab kesihatannya akhir-akhir ini terganggu. Maka jemaah telah memberi laluan dan telah memilih hamba sebagai Menteri Besar adalah suatu tugas yang amat berat. Walau bagaimanapun dia sebagai suatu taklif, bukan suatu mustasyrif, bukan suatu benda yang menyukakan, bukan satu perkara yang meletakkan dia sebagai kedudukan tinggi, tidak. Dia sebagai satu tanggungjawab. Sebelum daripada hamba memulai kuliah pagi ini dengan menumpu kepada beberapa perkara penting, khususnya berhubung dengan ilmu yang kita tuntut hari ini. Di medan ilmu ini sudah lama dah kita berada di sini. Tuan-tuan semua sudah banyak ilmu yang dicurahkan, terutama oleh Yang Berhormat Datuk Bentara Setia Tok Guru kita, daripada dulu lagi, daripada atas dulu lagi. Ama juga salah seorang daripada ahli mereka yang menghadiri kuliah Tok Guru ni waktu dah lewat atas dulu lagi. Dan ama juga setelah meneliti dan mengikuti kuliah Tok Guru, atau khususnya beberapa kuliah-kuliah penting
barulah sebab waktu itu bergerak cergas di dalam politik. Banyak hasil kuliah-kuliah guru yang memberi manfaat kepada kita, kepada pejuang-pejuang kita. Khususnya kalau kita baca, kita ikut kuliah waktu tu dan kaset-kaset, abang kata kaset lah waktu tu. Ini dalam bentuk VCD waktu kaset. Seperti Tazkiratul Maut lah, beberapa siri yang banyak, juga khusyuk dalam semaya. Ini semua kaset-kaset yang amat-amat berkesan. Kalau kita benar-benar mengikuti, kita kena mendalami, insya-Allah boleh membantu kita banyak. Masih segar dan hebat yang ditinggal oleh dalam kuliah-kuliah tua sebelum ini. Amanya dua perkara penting harus dijelaskan kepada tuan-tuan semua dalam memegang jawatan tertinggi ini. Amba teringat satu kata-kata ataupun sikap yang diambil oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan bahkan semua pimpinan kita pun amba berhajat untuk supaya dapat memerhati dan mengambil manfaat daripada apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah dia dilantik menjadi khalifah pertama selepas Rasulullah SAW. Dia kata, fa in ra'aitumuni 'alal haqq fa'inuni wa in ra'aitumuni 'ala batilin fasaddiduni. Itu antara kata-kata sikap yang ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila dia diberi jawatan sebagai khalifah yang pertama. Antara maksudnya, jika kamu melihat aku dalam keadaan kebenaran, fa in ra'aitumuni 'ala haqqin, kalau tuan-tuan tengok kami hamba ni, kata Sayyidina Abu Bakar, atas jalan yang betul benar, fa'yinuni, maknanya maka bantulah aku. Kalau duduk atas dasar benar, bantulah, berilah sokongan. Wa in ra'aitumuni 'ala batilin fasaddiduni. Tetapi jika kamu melihat aku melakukan kebatilan, benda tak betul, benda yang bercampur dengan syariat, bercampur dengan undang-undang, ada kepentingan kawan tertentu, berlaku ketirisan dalam pengurusan dan sebagainya, sebagai orang yang memegang amanah ni, ada batilin fasaddiduni, maka perbaikilah aku, perbaikilah dan luruskanlah aku. Ini suatu daripada kata-kata lafal keramat yang dilafalkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kita dalam jemaah Islam, inilah sikap kita. Sekiranya tidak betul, mana kita tolong membetulkan keadaan. Sekiranya benda itu betul dengan syarak, beri sokongan, bantulah. Yang keduanya, kalau kita perhati apa yang berlaku kepada sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, iaitu Huzaifah bin Yaman. Tuan-tuan ingat, Huzaifah bin Yaman ni pemegang rahsia Rasulullah. Orang setengah kata dia kasyaf. Kasyaf mana reti baca dalam orang lain, kerana ketinggian ilmunya, kerana kewarakan dia, kehebatan dia sebagai seorang sahabat, dia boleh baca, boleh, dan pemegang kepada rahsia Rasulullah. Banyak Rasulullah, dia sebagai orang yang bertanggungjawab. Huzaifah bin Yaman ini yang terlibat. Sahabat-sahabat ni memang hebat lah. Kita nak tengok zaman ini susah lah, di mana sahabat-sahabat ni hebat, boleh dalam semua bidang, sebagai seorang yang kasyaf, sebagai seorang yang alim, dan juga seorang yang merupakan orang yang terlibat dalam peperangan Khandaq, peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab, di mana peperangan Ahzab ini peperangan yang disertai oleh beberapa kumpulan bersama Yahudi dan orang kafir musyrikin, mengganyang untuk menjatuhkan
menggagalkan Islam di Madinatul Munawwarah, Madinah. Dalam perang Ahzab. Dalam perang Ahzab, Huzaifatul Yaman merupakan orang yang bertugas paling bahaya. Kalau Rasulullah SAW memilih dia untuk menyeberangi Khandaq, menyeberangi parit ini sebagai gilir sana untuk mendapat maklumat bagaimana kedudukan tentera-tentera Ahzab di saat-saat terakhir. Ini sesuatu tugas maut dia bagi. Tetapi para sahabat boleh buat, boleh lakukan dalam semua keadaan. Jadi Huzaifah bin Yaman ini apabila dia dilantik oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu menjadi Gubernur Madain, dilantik menjadi Gubernur Madain yang baru dimasuk di zaman Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana sikap dia, bagaimana seorang yang dilantik oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, dia orang ramai tunggu di Madain nak kedatangan seorang gubernur baru untuk mentadbir di Madain. Mereka tunggu, tiba-tiba marilah, datanglah Huzaifatul bin Yaman dengan naik kuda dia dengan sederhana saja. Dia tunggu, apabila siapa orang ramai gulung dia ni, dia kata apa? Iyyakum mawaqifal fitan, ataupun iyyakum mawatinal fitan. Hati-hati tuan-tuan semua, tempat-tempat yang boleh mendatangkan fitnah. Dia peringat kepada orang ramai. Apabila orang ramai tunggu dia, tertanya-tanya mana Huzaifatul bin Yaman. Dia muncul. Apabila muncul dengan depan orang ramai, orang tunggu-tunggu dia jawab, dia kata iyyakum mawaqifal fitan, ataupun iyyakum mawatinal fitan. Berhati-hati tuan-tuan semua, berhati-hati tempat-tempat yang boleh mendatangkan fitnah, boleh mendatangkan perkara yang tidak baik. Sebagai seorang pemimpin, qalu, mereka bertanya kepada, antara mereka bertanya kepada Huzaifah bin Yaman, wa ma mawaqiful fitan ya Abu Abdullah? Apa dia yang dimaksudkan tempat-tempat yang boleh mendatangkan fitnah? Qala abwabul umara, pintu-pintu pejabat, pintu-pintu masuk istana dan juga pembesar-pembesar. Awas, ingat-ingat, tempat seperti ini merupakan tempat-tempat yang memberi fitnah. Tempat-tempat pintu-pintu masuk ketua-ketua negara ke, pintu tempat masuk pemerintah-pemerintah ke, sultan-sultan ke, tak kira lah, menteri ke, menteri besar ke, ababul umara. Yadkhulu ahadukum 'ala al-amir al-awwali, salah seorang masuk jumpa dengan ketua negara ataupun pemerintah, masuk jumpa dia, yusaddiquhu bil kazib, membenarkan benda tak betul. Pemimpin buat benda tak betul lah, kita kata bagus, ini bagus ni, ini benar fitan. Mungkin nak mengapu ke, mungkin ada tujuan tertentu ke, masuk tempat pemimpin, dia kata ni betul, bagus ni buat ni, padahal benda tu tak betul, benda tu mendusta ataupun benda memang tak betul. Tetapi dalam era pemerintahan berlaku benda-benda gini lah, memuji benda yang tak betul. Jadi kata Huzaifah bin Yaman, seorang yang khasaf ini, seorang yang memegang rahsia Rasulullah ni, dia kata kepada ramai, ingat, ini tempat-tempat yang boleh mendatangkan fitnah lah. Mungkin orang gitu memuji, atau dia kata wa yamtadahu bima laysa fi, puji benda-benda tak ada, akak lah. Ini boleh mendatangkan fitnah. Jadi itu juga merupakan sikap kita pemimpin dalam Islam. Kita ingat 3 perkara. Pertama, ini satu daripada tugas taklif. Yang kedua,
sebagaimana kita sebut tadi oleh kata-kata Sayyidina Abu Bakar, dia merupakan suatu benda yang betul ikut, benda tak betul tolong betulkan dengan nasihat yang membina kepada pemimpin. Itu cara kita, sekurang-kurangnya 3 cara ni menjadi pendekatan hamba setelah diberi mandat, diberi tempat ini, bercita-cita supaya inilah sekurang-kurangnya merupakan perkara penting yang perlu kita lihat, supaya dapat diurus tadbir dengan baik dari Kelantan Darul Naim. Baik, sesuai dengan kita pagi ini, abangnya nak ambil sikit saja permulaan ini, sesuai dengan kita berada di medan ilmu seperti ini, kita mendapat mendapat ilmu yang banyak hasil daripada khususnya ialah kerana kita mendapat ilmu daripada Al-Quranul Karim. Khususnya apabila kita dengar ulama-ulama kita sekarang ni, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Daud Iraqi merupakan pakar rujuk pakar rujuk kepada kita dalam PAS. Kita berdoalah supaya Allah Ta'ala beri kekuatan dan memulihkan dari penyakit yang telah terkena sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Daud Iraqi, yang banyak ilmu. Dahlah Ustaz Yahya Osman dah meninggal dah, Ustaz Azizan pun dah potong kaki dah, dan Ustaz Ahmad Iraqi yang banyak ilmu tak boleh nak bercakap, ilmu tak boleh nak keluar dah, kena pula. Jadi umum ni supaya kita berdoa lah, dia cuba tunggu hamba, tunggu tuan-tuan semua, supaya dapat sembuh balik, dapat kita ambil ilmu yang banyak pada dia, terutama ilmu qiraat, ilmu Al-Quran ini bersama dia. Dia mengajar sini fiqh mazhab arba'ah, dan mengumpulkan guru bawa ke tahun 60 dulu. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, buatlah solat hajat supaya dapat diberi kekuatan dan memulihkan semula daripada penyakit yang menyerangnya kali yang kedua sampai ingatlah, menyebabkan dia tidak boleh lagi nak bercakap. Sihat, boleh faham, tetapi kekuatan untuk bercakap tak boleh. Inilah yang merasakan kita kehilangan orang ulama seperti ini, seperti kehilangan beribu-ribu orang. Baik, apabila kita sebut kita ni belajar Al-Quran, yang merupakan asas kita, merupakan rujukan kita dalam parti kita. Parti Islam selepas ini meletakkan Al-Quran sebagai rujukan. Ini jelas. Maka kita berjuang ikut manhaj dia, manhaj Al-Quran yang kita semua baca, yang kita semua tadaruskan dia, khususnya sekali dah bulan Rajab dah bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Di mana Al-Quran ini, dianya Al-Quran Karim ini yang kita rasa bertuahnya kita dapat ada di medan ilmu, kita dapat ilmu daripada Al-Quran ini, khususnya daripada kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Muhammad Tok Guru kita sendiri, sebagai mursyid am daripada dulu lagi, kerana dia Al-Quran ini menyalurkan sumber yang salih wa maslah likulli zaman wa makan. Quran isi kandungan yang dia risalah yang dibuat Rasulullah SAW dalam Al-Quran Al-Karim ini merupakan baik, sesuai untuk sepanjang zaman. Sesuai untuk sepanjang zaman. Zaman mana kita sekarang ke, saudara-saudara kita yang terlepas ke, yang akan datang ke. Jadi Al-Quran itu memang dia itu subhanallah salih, wa maslahah likulli zaman wa makan. Sesuai untuk hari ini, sesuai untuk besok, sesuai untuk sepanjang zaman. Sebab itulah kalau kita lihat khitab Allah Ta'ala al-akhir ila al-bashariyah, Al-Quran Al-Karim berkhitab Allah, tujuan Allah, kalamullah yang terakhir untuk manusia atas muka dunia ini,
yang nasnya, yang dijaminnya, contohnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Satu ayat Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang wa inna lahu, baginya lahafizun, kami akan jaga. Nah, Al-Quran Allah Ta'ala sendiri bagi janji dia jaga. Nah, tidak ada orang boleh baki dia, tidak ada orang boleh rubah dia. Sebab tu kalaulah walaupun tu guru Quran kapun tu dia baca Quran kapun, dia mengajar kapun, dia tak tahu dari segi maknanya satu persatu, tetapi oleh kerana dia sudah lama menjadi guru Al-Quran, kalau kita baca silap sebutir huruf pun boleh tegur lalu lah, boleh tegur lalu dari segi baris dia kan. Jadi kita merasa duduk di kuliah seperti hari ini, kita merasa satu daripada mendapat perkara yang amat baik. Kerana Quran itu sendiri sesuainya bukan untuk hari ini, untuk sepanjang zaman. Jadi kita salah seorang yang mendapat manfaat daripada Al-Quranul Karim. Nah, kata merujuk kepada Al-Yaqul Ustaz Sayyid Qutb radhiyallahu anhu, dia memberi satu pandangan dia, memberi satu ta'rif kepada kita berhubungan Al-Quran Karim ini, fi zila dalam zilal Quran ini, wa innal Quran Karim wa kitabun hadhihi risalah allati ja'at ta'arud al-Islam fi surat al-nihaiyah al-akhirah, di mana Al-Quran Karim ini kitab risalah ilahi yang datang untuk menyatakan Islam, untuk membentangkan Islam dengan satu gambaran yang lengkap terakhir, yang terakhir, maknanya yang nihaiyah, yang memenuhi semua perkara, sudah memenuhi perkara, dibentang kepada kita, liyakunu dinul bashar kulliha, merupakan kandungannya merupakan untuk agama manusia seluruhnya. Sebab itu dalam usaha kita Parti Islam selepas, dalam khususnya tahaluf siasi, walaupun di segi kejayaannya belum dapat kita lihat berapa peratus kita menggunakan tahaluf siasi dalam negara kita ini, tetapi kesannya amat baik kepada seluruhnya. Kerana kita lihat sebelum ini orang bukan Islam dan mendapat malu masalah tentang Islam. Nah, mendapat masalah tentang Islam, mengata Islam ini bersikap keraslah, Islam ini tidak ada tolak ansur lah, Islam ini bermacam-macam ketinggalan zaman dan sebagainya, kerana gambaran diberi oleh golongan tertentu ni tak betul. Tetapi alhamdulillah dengan adanya tahaluf siasi, kita telah bergerak ke depan untuk menyatakan kesumulan Islam, untuk menyatakan kehebatan Islam, untuk menyatakan kebaikan Islam kepada orang bukan Islam. Selama ni mereka mendapat gambaran salah. Contohnya piyah ni je, setengah pemimpin DAP apabila mula-mula sekali mari buat kunjung hormat kepada Negeri Kelantan dalam waktu tu, dia kata orang jahat tak jahat manusia ni, dia kata ni hantu ni, piyah putih ni hantu, menyebabkan dia takut nak habis dengan kita. Dia boleh keping kata piyah putih ni hantu, hantu ni bagi Cina amat takut bagi dia, hantu. Baik dia, maknanya setelah kita ada tahap siasi ni, kita telah bergerak ke depan untuk menyatakan Islam. Kita mampu menyatakan Islam itu dari segi keadilan dia. Nah, keadilan dia. Sebab Islam ni daripada Allah, bukan daripada kita. Kita hanya bertanggungjawab untuk melaksanakan saja, mengikut keupayaan yang ada pada kita. Nah, Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala beri kemudahan pada kita, beri kemudahan segala-galanya kita, beri nyamuk, beri segala-galanya untuk manusia.
maka ia reti tentang manusia penciptanya, termasuk juga berhubung peraturan, termasuk undang-undang. Kalau Tuhan reti buat kita ni ada rasa mani, perasa ataupun dipanggil penghazaman. Tiap-tiap orang Tuhan beri keupaya untuk merasa sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala buat. Oh, hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan jadi manusia hebat. Dengan perasaannya, dengan emosinya, dengan rasanya, dengan kasihnya, dengan berbagai-bagai yang kita sendiri pun nak melihat keupayaan kita sebagai manusia pun kita tak mampu, tak upaya. Katakan Allah Ta'ala buat kita dari segi penghazaman ini, penghazaman, kalau nasi hazam mana, kalau protein hazam mana, karbohidrat hazam di mana, dia buat dah. Contohnya kita kata buah putih, kita kata nak makan buah putih, ada otina kau dia ngidai kau, dah dia cari buah putih ni. Apabila buah paus dia mari dah benda tu. Dia sambut dah, berasa dah. Air liur kita tu mari dia sambut. Nak sambut penghazaman, nak ambil benda masa tu masuklah tubuh kita. Kita sedar tak sedar? Kita tidak sedar. Ini secara elektronik, automatik yang Tuhan buat, yang Tuhan pada kita. Jadi apabila kita duduk sini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita ni nikmat-nikmat yang kita kira kita sendiri pun tak boleh nak kira banyaknya. Nah, jadi ini balik semula kepada di mana kita telah berjaya melalui mengemengahkan Islam. Cuma yang tak berjayanya setengah orang Melayu tak boleh, masih lagi tak boleh terima. Ini masalah. Nah, tak boleh terima. Tak boleh terima kehebatan Islam. Jadi apabila kita beri pendedahan tentang kesyuburan Islam, kebaikan Islam ini, maka sudah terbuka. Mereka sekurang-kurangnya mereka telah menghormati kita bawa ni hak Allah, bukan hak kita. Nah, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan lah paling reti untuk meletakkan sesuatu pada kita. Nah, kalau Tuhan reti letak beri perasa nak makan buah, maka dia buat buah. Kalau kita perlu pada gagal, dia buat gagal. Perlu kepada tenaga gula, dia buat gula. Takkanlah Allah Ta'ala buat satu peraturan untuk hidup yang aman, hidup tidak menipu, hidup yang adil, dan melakukan perbuatan hukum dengan adil. Amba teringat apabila sebut perkara ini, amba teringat peristiwa yang berlaku, ambil sikit lah sebagai contoh. Apabila Rasulullah SAW peringkat awalnya sebelum dia berhijrah ke Madinah dan sebelum daripada berlakunya Isra Mi'raj, betul bulan Isra Mi'raj, Rasulullah mengemukakan cara hidup yang betul kepada manusia yang boleh mengkosongkan pemikiran dia, meletakkan kepentingan tabi'inya sebenar. Apabila Rasulullah memperkenalkan Islam di Mekah ni, pergi ke Mekah ni, terbukti manusia dapat menerima dengan baik atas dasar fitrah. Ini terkandung di dalam ucapan yang diberi oleh Ja'far bin Abi Talib. Terkandung dalam ucapan yang diberi oleh Ja'far bin Abi Talib kepada Najasyi, raja di Habasyah. Kalau kita perhati daripada ucapan ini kita nak melihat bahawa masa zaman jahiliyah dengan zaman jahiliyah dengan zaman yang sama, tetapi penerima Islam dia buat satu perubahan besar berlaku. Kalau kita lihat ucapan Ja'far bin Abi Talib sebagai ketua rombongan daripada Mekah, kerana
Rasulullah membenar untuk berhijrah ke Habasyah. Kenapa Rasulullah membenar untuk berhijrah ke Habasyah? Kerana tekanan yang begitu kuat, tekanan daripada orang musyrikin. Nah, orang musyrikin beri tekanan yang kuat kepada sahabat-sahabat dia menerima Islam. Nah, sedangkan sahabat ini tidak berisytihar untuk lawan. Nah, bukan isytihar untuk perang dengan orang musyrik Mekah. Cuma para sahabat yang menerima agama yang dibuat oleh Muhammad yang boleh sesuai dengan fitrah dia. Nah, dia tidak ada buat demonstrasi jalanan yang apa tak ada kepada orang ketua-ketua musyrik Mekah. Nah, dia menerima kerana fitrah dia, kerana ajaran ini baik, ajaran ini hebat, ajaran ini ajarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran yang diberi oleh Allah untuk dia. Dia sedar dia ni hamba Allah. Nah, maka dia mana terima. Apabila terima, orang-orang musyrikin tak boleh terima. Orang musyrikin memikir benda lain. Orang musyrik memikir bahawa sekiranya orang ramai ni menerima ajaran Nabi Muhammad, kuasa dia di Mekah tu tergugat. Ada di situ. Ini dia. Ini sekular, jadi sekular. Jadi kepahaman sekular, kebenaran ni makna sekiranya ramai pemimpin-pemimpin Mekah terima agama Islam, maka semestinya mereka tergugat. Tu kata. Mana pimpinan di Mekah ni boleh kepada orang Islam, maka mereka mesti tentang habis-habisan. Itulah sebabnya mereka ni ditakzib, mereka ni di fitnah, mereka ini diganyam sebab berbagai. Sebab kalau kita rujuk kepada apa yang berlaku dalam sirahnya, Rasulullah kata benarlah, bolehlah dicari satu tempat ia boleh berlindung daripada tekanan orang-orang jahiliah musyrik Mekah. Rasulullah ni fatanah, bijaksana. Bagaimana dalam usaha untuk mengembangkan Islam ini, apabila dia tekan begitu rupa, dia memberi pandangan dan dia izin untuk berhijrah ke Habasyah. Amun ambilnya ialah kod kata-kata ucapan yang dibuat oleh Ja'far bin Abdul Talib nak melihat perbezaan antara zaman jahiliyah dengan zaman menerima Islam. Kan penerimaan ini berdasar pada fitrah. Nah, fitrah semula jadi manusia. Kalau manusia itu duduk ada fitrah semula jadi, dia fikir, dia renung pada apa yang dibuat oleh Rasulullah, sah dia boleh terima. Tetapi oleh kerana sikap sombong dia, sikap angkuh dia, sikap takabur dia, sikap nafsu dia, dia tolak. Sedangkan mari pada Allah. Nah, daripada pencipta dia sendiri. Inilah yang berlaku sepanjang zaman, sepanjang mana ini, sepanjang mana kita ini. Jadi apa masjid sini, di mana rombongan Islam ini sampai di bawah Ja'far bin Abi Talib, termasuklah waktu itu Utsman bin Affan pun ada, Abu Huzaifah pun ada, Abdurrahman bin Auf pun ada bersama waktu itu, bersampai di Habasyah. Dan orang jahiliah pun, pemimpin jahiliah atas juga. Dia punya cara. Atas juga rombongan pergi jumpa Najasyi supaya nasihat kepada Najasyi, jangan terima rombongan ini. Ini dia punya jahat. Dia punya berat. Hantar supaya bawa hadiah. Dia kata bihadaya mukhtalifah katsirah, bawa hadiah banyak bagi tuanku, kalau boleh tak usah terimalah rombongan ini rombongan yang memecah belah ke masyarakat, yang telah membodohkan bangsa dia sendiri. Ini cara orang yang lawan Islam ini biasanya dia buat alasan-alasan yang alasan-alasan berdasar pada fitnah. Maka kita lihat apa yang dikata oleh Ja'far bin Abi Talib, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahlil jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqtul arham wa nas'al jiwar wa ya'kulul qawi minna ad-dha'if fa kunna ala zalika hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ila Allah lil wahidahu wa na'buduhu
wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijara wal awathan. Itu antara ucapan Ja'far bin Abi Talib kepada Najasyi. Dia kata, tuanku, kami kaum ahli jahiliyah, masa jahiliyah dulu, kami menyembah berhala, kami makan bangkai, kami buat benda-benda yang keji. Ini zaman jahiliyah, kami menyembah berhala. Menyembah berhala ni tidak mengabdi kepada Allah, menyembah selain daripada Allah. Kami buat benda-benda keji, minum arak ke, zina ke, ikutlah benda-benda keji yang dilarang oleh Allah. Kami buat memutus hubungan silaturahim. Kami bersikap tak baik dengan jiran kami. Kami golongan yang hebat, golongan yang kuat menindas golongan yang lemah. Ini cara hidup jahiliah. Kemudian kami disuruh oleh Nabi kami kepada mentauhidkan Allah dan mengabdi kepada Allah. Apabila kami menerima Islam, kami tinggal segala apa yang kami buat. Kami tidak lagi syirik pada Allah. Kami jadi orang yang mentauhidkan Allah. Kami tinggal apa yang dibuat oleh datuk kami dahulu, yang selama ini menjadikan batu dan juga kayu sebagai tempat mereka untuk menyembah. Kami disuruh bercakap dengan betul, dan kami disuruh untuk melaksanakan amanah dan menghubungi silaturahim dan menegah kami daripada buat pada yang mungkar. Kami membenar dan kami terima dan beriman dengannya, dan kami ikut dia. Ma ja'a bi min Allah fa'ada alaina qaumana fa'azzabuna wa fattanuna an dinina liyurduna ila amtil awsan. Apabila kami berpindah, kami bertukar daripada tak baik kepada baik, daripada putus hubungan satu rahim, kami hubungi balik. Kami tidak buat benda-benda keji. Ini yang pertukaran berlaku. Asas pertukaran ini, mereka tidak boleh terima. Mereka mempertenahkan agama ini supaya kami balik semula kepada hidup secara menyembah berhala. Ini ayat di segi bukti bahawa agama Islam Maha Suci ini, apabila manusia itu tidak dipengaruhi oleh apa-apa cara hidup yang tak betul, walaupun dia kosong, tentu mari kebenaran dia boleh terima. Itu dia. Jadi kita hari ini kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di medan ilmu yang sudah berapa lama dah telah kita belajar ilmu-ilmu yang diajar oleh ulama-ulama kita, sehingga hari ini coba nak ambil satu hadis, dua hadis sebagai melengkapkan, ada semen dua lagi hadis-hadis yang memberi pengukuhan pada kita yang duduk di badan ilmu ni. InsyaAllah kalau kita dengar satu hadis, dua hadis yang kata perlu kita mendapat kebaikan, insyaAllah membaca satu hadis daripada riwayat oleh rawahul Imam Ahmad Al-Qas bin Qais bin Kasir rahimahullah, qala kuntu jalisan ma'abi Darda. Kata Qais bin Kasir ni, aku kuntu jalisan ma'abi Darda di Masjid Dimashq. Kata aku duduk bersama Abi Darda. Kata Qais bin Kasir ni, aku duduk dalam satu majlis bersama Abi Darda dalam masjid Dimashq, di Dimashq. Faja'a rajulun, tiba-tiba mari seorang lelaki. Faqala ya Abu Darda, inni ji'tuka min Madinah. Rasulullah, ambo ni mari daripada Madinah lagi. Nak pergi dalam masjid ni, mari daripada Madinah. Li hadithin balagani annaka ji'tuka min Madinatul Rasul, kerana aku ada terdengar satu hadis yang ada bersama anda, bersama Tuhan. Ini semangat cari ilmu, semangat cari ilmu.
duduk di Madinah. Dia ada mendapat maklumat bahawa Abu Darda ni ada satu hadis yang ada kaitan dengan ilmu. Dia ada di paduan daripada Madinah ke Damsyik, ke Syria. Ni bukan kita di kapal terbang sejam setengah lebih. Zaman hari itu menggunakan kenderaan darat, unta ke kuda ke, nak cari satu ilmu, satu hadis yang ada kaitan dengan ilmu. Annaka tuhaddis an Rasulullah, didapati engkau telah mewalikan pada hadisnya Rasulullah, aku tidak ada hajat lain mari ini. Hajatnya kerana didapati anda ada satu hadis yang diambil dari Rasulullah SAW, ia ada kaitan dengan ilmu. Nah, ini kalau kita hujan, duduk rumah hujan gerak lagi dah. Apalah, kau esok boleh. Ilmu jangan tangguh. Ilmu kalau boleh jangan tangguh. Bila ada masa saja, waktu mana saja, kita mesti mendapatnya. Nah, sebelum ulama tu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum dipanggil oleh Allah, kita kena kejar untuk dapat ilmu. Qala fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, kata dia, aku memang ada apa yang mundak tu ada dengan aku. Dia kata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Rasulullah kata, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, siapa mengambil satu cara, mengambil satu jalan, mengambil satu pendekatan, ia boleh mendapat ilmu. Nah, cara tu banyaklah. Zaman ni zaman media baru, kita boleh akses, dalam media baru di berbagai ilmu. Cuma kita tidak ada mengambil secara ilqa lah, tetapi kena pandai lah. Kadang-kadang kita ambil ilmu sesat ada dalam internet ni. Tidak jaring dia betul-betul, dia ambil ilmu-ilmu tak betul, ada hadis maudhu'i, banyak macam-macam. Tetapi nak wayaknya zaman modern ini, zaman peluang untuk mendapat ilmu memang banyak. Sama ada internet ke, sama ada ceramah ke, sama ada majlis ilmu macam ni ke, banyak kita boleh dapat. Bagi sahabat waktu tu pergi cari di Damsyik, daripada Madinah. Kata dia, salakallahu bi tariqan min turqil jannah. Kalau mendapat, kalau sesiapa yang berjalan mencari cara mana untuk dapat ilmu, satu cara, Allah memberi dia salakallahu bi tariqan min turqil jannah. Allah Taala pisah beri ke dia satu cara yang boleh masuk syurga. Ini besar. Tapi bagi orang yang tak ada akidah, yang tidak ada akidah, tentang perjuangan akidah, dosa pahala ni tak kira dah. Nah, kita ni ada dosa pahala, ada hidup mati. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridha li talbil ilm. Kita tahu lagu mana malaikat, cuma malaikat tu akan mengembangkan sayapnya li ajnihataha ridha, kerana meredai orang yang menuntut ilmu macam kita. Tahafaz macam ni, kita duduk macam ni, malaikat mengembangkan apa ni, apa dia punya sayap. Dia kata di sini ta'ziman li talibil ilmi. Ada dikata juga tad'u ajnihatiha tulutul ilmi, maknanya wada' ajnatul malaikah li tulutul ilmi, tawadhu' wal khushu' ta'ziman li talibil ilmi. Dia menghormati, dia apa ni, memberi penghormatan kepada orang yang hamba-hamba Allah yang mendapat ilmu, mencari ilmu. Ini sesuatu benda yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, wa innal 'alima liyastaghfir lahu, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Bagi orang yang benar dapat ilmu, keikhlasan mencari ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia diberi keampunan, dia minta diampuni dia tu oleh mereka-mereka yang ada di langit dan di bumi, para malaikat juga lah, para ulama dan sebagainya. Wal hitan fil jufil ma, ikan dalam laut pun minta memberi rahmat, minta ampun pada dia. Wa inna fadlal alim al-abid ka fadlil qamar lailatul badr ala sir qawaqib. Nak tahu kelebihan orang alim, tak orang-orang biasa, seperti mana beza antara al-qamar lailatul badr
dengan Sairul Kawakib. Sebagaimana nak bezanya bulan purnama penuh dengan bintang-bintang kecil. Orang yang bintang-bintang kecil orang biasa. Yang ulamanya ialah seperti mana Lail al-Qamar Lailatul Badr, malam bulan yang terang menerang dalam waktu dia penuh purnama. Wa innal ulama warasul anbiya. Para ulama ialah mewarisi kerja para nabi. Ini panjang cerita lagi. InsyaAllah pada masa akan datang kita jumpa lagi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinar wala dirhaman. Anbiya ni orang nabi, dia tak mewarisi harta benda, tidak mewarisi duit. Tak. Warisul ilma, dia mewarisi ilmu. Ilmu ini diwarisi kepada para ulama. Bal al ulama warasul anbiya. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Siapa dia ambil ilmu ni, ambillah sebanyak mana mungkin yang dia dapat, sebanyak-banyaknya. Ini satu hadis penutup amba pada pagi ini. Kita sebagai orang mencari ilmu, tidak kira muda, tidak tua, siapa saja, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka carilah ilmu. Apabila kita cari ilmu, pandai kita habis kita satu jalan untuk ke syurga. Dan inilah yang kita cari. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum jami'al muslimin wal muslimat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah. Takbir. Allah.